اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dan kita dah mula hampir lebih daripada separuh. Jadi kerana ayat belum habis, jadi pengajaran kita kemudiankan. Setelah habis baru kita bagi pengajaran. Jadi kita terus tadabbur. Okey, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita sambung, kita tengok ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni Allah kata apa? Hendaklah bawa dua saksi, kan? Dua saksi itu ialah lelaki, min rijalikum. Kemudian Allah kata fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada saksi dua lelaki, wa rajulun wa imra'atani, maka hendaklah seorang lelaki dan dua wanita. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi seorang lelaki, dua wanita. Allah tak sebut 4 wanita, kan? Sebab tu ulama mengatakan bahawa saksi ni mesti ada juga seorang lelaki. Kalau dua lelaki tak ada, tak boleh. Dah tak boleh 4 orang wanita menggantikan tempat dua lelaki. Salah seorang mesti ada lelaki. Okey, kemudian Allah bagi tahu yang saksi wanita pula ialah mimman tardawna minasyuhada, daripada kalangan yang kamu redha. Makna yang kamu kenal lah. Tak mungkin kita kenal, tak mungkin kita redha melainkan kepada orang yang kita kenal. Yang kedua, redha juga menunjukkan bahawa saksi wanita itu adalah daripada kalangan orang yang beragama. Kalau orang yang tak beragama, macam mana kita boleh redha? Kemudian lepas tu Allah sebut sebab kenapa dua wanita menggantikan tempat seorang lelaki, iaitu antadilla ihdahuma fatuzakkira
ihdahumal ukhra. Antara sebabnya dua perempuan menggantikan tempat seorang saksi lelaki ialah sebab perempuan ni dia ingatan dia kurang sikit dibanding dengan ingatan lelaki. Jadi dia lupa ataupun mudah lupa, maka sebab tu dia perlukan dua. Kalau seorang lupa, seorang lagi boleh ingatkan. Itu bukan bermakna lelaki tak lupa. Lelaki lupa, wanita pun lupa. Tapi antara lelaki dengan wanita, wanita kelupaannya lebih dibanding dengan lelaki. Okey, sampai situ kan? Terus sambung. Kemudian Allah kata wala ya'ba. Wala ya'ba, dan janganlah ya'ba kita dah jumpa sebelum ni. Sebelum ni wala ya'ba katibun. Penulis bila ditawarkan untuk menulis hutang, maka wala ya'ba, jangan enggan, jangan engkar. Walaupun tidak wajib, tetapi itu adalah satu kebajikan yang penulis sendiri akan mendapat manfaat, khususnya pahala. Maka begitu juga saksi, bila dijemput, kita dijemput sebagai saksi, Allah kata apa? Wala ya'ba, jangan enggan. Asy-syuhada, saksi-saksi. Syuhada ni jamak. Kalau satu, syahidun. Kenapa jamak? Sebab asalnya saksi tu dua lelaki. Kalau dua tak kenalah dengan syuhada. Syuhada plural kan, lebih pada dua. Tapi sebelum tu Allah kata apa? Kalau ada seorang lelaki je, maka kena ganti tempat lelaki dua perempuan. Jadi dua campur satu, jamak kan, plural. Dan janganlah enggan saksi-saksi iza, apabila madu'u, diajak ataupun diseru. Apabila mereka diajak, mereka ditawarkan. Apa hukum ni? Kalau kita dijemput sebagai saksi dalam satu proses untuk meluluskan hutang, apa hukum kita terima tu? Wajib ke sunat? Ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan dia secara asalnya hukum fardu kifayah. Maknanya kalau dah ada orang lain buat, kita tak pergi pun tak berdosa. Tapi kalau semua tak ada, kita saja dijemput, maka kalau semua tak pergi, semua berdosa. Dan kalau kita saja dijemput, orang lain tak dijemput, maka ketika itu jadi fardu ain kepada kita. Fardu kifayah kepada orang lain. Kenapa? Sebab kita saja yang dijemput, yang ditawarkan. Kalau kita tak terima tawaran ini, saksi itu terbatal ataupun tidak jadi. Okey, apabila diajak. Sebenarnya inilah kerja-kerja apa ni? Kenapa ni semua ni? Kena bila hutang kena tulis, bila tulis kena ada penulis, kena ada saksi. Saksi pula tak boleh seorang. Kenapa semua peraturan ni? Allah nak jamin bahawa sebenarnya semua peraturan ni nampak macam susah, tapi sebenarnya demi untuk maslahah kita semua. Allah nak jaga hak kita ni. Hak siapa ni? Hak pemberi hutang dan hak yang berhutang. Kadang-kadang yang dizalimi orang yang berhutang. Kan? Bila lambat je, kena macam-macam ugutan. Kadang-kadang yang dizalimi orang yang beri hutang. Jadi Allah nak jaga hak dua-dua pihak ni, maka Allah letakkan syarat ni. Sebenarnya semua peraturan yang Allah letak ni, sikit pun tak ada kepentingan untuk Allah. Tapi untuk kita. Jadi bila untuk kita, sepatutnya kita sukarela. Apatah lagi Allah janjikan, apa saja kebaikan yang kita buat, walaupun sebesar zarah, kita akan dapat balasan.
Okey, apabila mereka diajak jangan enggan. Wala tas'amu, dan janganlah tas'amu. Apa dia tas'amu? Janganlah kamu bosan ataupun jemu. An taktubuhu, untuk menulisnya. Menulisnya saghiran. Saghiran apa? Sama ada kecil atau besar. Apa maksud dia? Ayolah, kenapa Allah kata jangan jemu? Jangan boring, ya? Kadang-kadang yang berhutang tu banyak kali. Muka sama je. Kan? Kadang-kadang kita sebagai penulis atau saksi jadi tak semangat, kan? Ataupun yang dia hutang tu sikit sangat. RM50 je. Allah kata jangan boring, jangan jemu. Sebab apa Allah cakap ni? Sebab Allah tahu bila kita buat urusan agama ataupun akhirat yang tak nampak upah, kita rasa berat, rasa malas, kan? Tapi kalau urusan dunia, perlu tak motivasi macam ni? Perlu tak? Jangan malah bekerja walaupun RM10 je. Perlu tak cakap? Tak payah, RM1 pun dia pergi, kan? Kalau buat dunia tak ada masalah. Tapi kalau buat akhirat, kena ada dorongan. Okey, jangan kamu jemu untuk menulisnya, sama ada kecil ataupun besar. Kenapa Allah mulakan dulu dengan kecil? Kenapa Allah mula dengan kecil dulu, baru besar? Biasa yang orang cepat boring, cepat jemu ni yang kecil lah. Maka Allah mula yang manusia cepat boring ataupun jemu. Dan Allah juga nak bagi tahu yang kecil ni, walaupun mula dengan kecil, tapi kalau RM10, RM10, RM10 jadi banyak. Semua yang banyak tu bermula daripada kecil. Begitu juga bila Allah kata bagi tahu dosa kita akan dibentangkan di akhirat. Allah mula dengan yang kecil ke yang besar? Yang kecil, kan? Ada dalam surah apa ni? Saghiratan wala kabiratan. Surah Al-Kahfi. Apa dia? Wa taral mujrimuna mushfiquna fi. Ada perkataan saghiratan atau kabiratan. Ma li hadzal kitab, ma li hadzal kitab. Ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kemudian wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira. Okey. Bila kitab atau rekod amalan dibentang kepada setiap orang, dan Allah kata kamu akan melihat orang-orang yang berdosa musyfiqun, rasa takut. Takut pada apa ni? Rekod amalan ni. Sebab apa? Rekod amalan ini menentukan ke syurga ataupun neraka. Kemudian dia kata apa? Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana, alakah celakanya kami. Kenapa ni? Apa yang mencelakakan mereka? Ma li hadzal kitab. Apa jenis kitab ni? La yughadiru, tidak meninggalkan saghiratan wala. Allah mula dengan kecil ke besar? Kenapa Allah mulakan dengan kecil?
Biasa manusia yang dianggap remeh ni dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Jadi Allah mulakan dosa kecil sebab yang ni yang manusia anggap remeh. Jadi Allah nak bagi tahu yang besar tu bermula daripada yang kecil. Api yang besar tu bermula daripada api yang kecil. Batu gunung yang besar tu bermula daripada batu yang kecil. Jadi jangan pandang remeh kepada kecil. Akhirnya dia akan menjadi besar. Dan kita tahu kaedah. Dosa kecil kalau dilakukan berterusan, dia apa jadi? Dia naik taraf. Jadi dosa besar. Katalah kita membazir setiap hari. Membazir dosa kecil. Tapi setiap hari membazir. Maka dia sebenarnya dah jadi dosa besar. Kita buang masa setiap hari. Buang masa dosa kecil. Tapi setiap hari. Dah 10 tahun. Dah dosa besar. Okey? Jadi Allah nak bagi amaran. Jangan pandang remeh kepada yang kecil. Yang ini pun sama. Kalau kamu dilantik sebagai penulis. Jangan jemu. Hanya kerana pinjaman itu sedikit. Okey, kemudian ila ajali. Sehingga ajalihi, tempohnya. Makna apa ni? Jangan kamu jemu untuk menulis hutang tu kecil ataupun besar sampai bila? Sampai tempoh. Kadang-kadang mula-mula tulis okey, tapi lepas tu lambatnya dia pun cabut, hilang diri. Tak, tunggu sampai habis tempoh. Okey, apa sekarang Allah bagi tahu? Apa faedah ni? Bila hutang kena tulis, kena ada penulis, kena ada saksi. Saksi pula mesti 2 orang lelaki ataupun seorang lelaki 2 perempuan. Kenapa? Untuk apa semua ni? Zalikum, demikian itu. Aqsatu. Aqsatu apa dia? Aqsatu a'dalu, lebih adil. Indallah, di sisi Allah. Wa aqwam, dan lebih apa dia aqwam? Lebih kuat ataupun lebih kukuh. Li syahadah, untuk persaksian. Wa adna, dan tengok kalau kita belajar bahasa Arab semua ni aqsatu, aqwam, adna. Dia panggil apa ni? Siapa apa? Siapa yang belajar bahasa Arab? Aqsatu. Yang kedua aqwam. Yang ketiga apa dia? Adna. Semua ni dipanggil wazan dia, pattern dia ialah af'al. Pattern ni makna bilangan huruf sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua barisnya sama. Baris pertama baris atas, A. Baris kedua mati semua. Baris ketiga baris atas semua kan? Senang je bahasa Arab. Kalau pattern dia macam ni, makna dia paling. Kalau kabir, besar. Kalau nak tukar makna paling besar, buat pattern ni. Akbar. Kan? Kalau Hasan baik, paling baik, Ahsan. Apa lagi? Saghir. Saghir kecil. Kalau paling kecil, Asghar. Jamil, cantik. Paling cantik, Ajmal. Okey. Kalau helwu, manis. Paling manis, ahla. Okey, mudahkan bahasa Arab. Dia bahasa Melayu kena tambah apa? Kena tambah satu perkataan asing, iaitu paling. Bahasa Arab dia semakin pendek je. Saghiran 5 huruf jadi 4. Asghar. Okey. Jadi Allah bagi tahu hikmah bila berhutang kena tulis, kena ada penulis, kena ada saksi. Hikmahnya 3 ni. Semua Allah sebut dalam bentuk paling. Pertama, paling adil.
Apa maksud ni? Dengan tulis, dengan ada saksi, paling adil. Macam mana tu? Mana adil untuk siapa? Pertama, yang bagi hutang. Kan kadang-kadang dia bagi hutang 10,000. Tapi yang berhutang kata bukan 10,000. 1,000 je. Yang bagi hutang pula tak ada saksi dan tak tulis. Maka tak adil untuk dia. Kadang-kadang yang berhutang tu berhutang 1,000. Tapi yang bagi hutang kata 10,000. Dan sebab tidak ada tulisan, maka dizalimi. Jadi yang paling adil ialah dengan ada tulisan. Dan ada saksi. Kemudian aqwam. Aqwam li syahadah. Apa makna aqwam? Lebih kukuh untuk persaksian. Kadang-kadang kita bersaksi dengan mulut je. Beza tak saksi dengan mulut sahaja dengan saksi dengan tulisan? Beza. Lebih kuat. Dan yang ketiga, adna. Adna apa makna? Adna daripada perkataan apa? Pernah tak kita jumpa perkataan adna dalam Quran? Selama yang duk baca dan duk khatam itulah. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ surah apa tu? Yes. Bukan. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Tu teka tu bukan jawab tu. Kebetulan betul surah Sajadah. Surah Sajadah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ la'allahum yarji'un. Okey. Dalam ayat ni ada berapa? Ni. Dia panggil apa? Isim tafdil. Yang wazan dia, pattern dia af'al. Cuba cari. Pattern dia af'al. Ada berapa? Dua. Pertama, adna. Adna af'al. Yang kedua, akbar. Bila pattern af'al, apa makna dia? Paling. Okey. Apa maksud ni? Allah kata walanuziqannahum. Pasti kami akan timpakan mereka daripada azab yang paling adna ni sebenarnya daripada perkataan dunia. Apa makna dunia? Dunia. Kenapa dunia dinamakan dunia? Dan kenapa akhirat dinamakan akhirat? Penatnya hidup kat dunia. Dia cakap Arab tu, dunia tu, walaupun sepatah je. Jadi apa makna? Bukan. Hujan makna lain. Dunia makna dekat. Satu makna dekat, yang kedua makna hina. Jadi Allah sengaja namakan dunia dengan perkataan yang bila kita dengar, kita faham, kita tak akan berlomba. Kita tak akan tamak. Sebab makna apa? Satu, hina. Yang kedua, benda cepat dan dekat. Bila cepat dan dekat, biasanya tak tahan lama. Betul kan? Macam apa? Maggi, cepat dimasak, sedap dia sedap sekejap je. Jadi semua yang cepat dapat dan dekat, biasanya tak bertahan lama. Jadi dengan perkataan tu, kalau kita faham, kita tak akan cinta pada dunia. Yang kita cinta pada al-akhirah, yang lambat tapi kekal. Okey? Jadi Allah nak beritahu, kami akan timpakan kepada manusia azab yang paling dekat. Dan juga maksud azab yang paling kecil, iaitu azab kat dunia. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang paling besar. Jadi adna paling kecil, akbar paling besar. Apa tujuan? La'allahum yarji'un.
Semoga dengan azab yang paling kecil ini manusia kembali kepada Allah. Apa dia azab yang paling kecil? Apa azab yang paling kecil itu? Ya Allah guna ni, satu lam, pasti. Yang kedua nun taukid. Pasti sesungguhnya kami akan timpa pada manusia azab yang paling kecil di dunia. Apa maksud azab paling kecil? Bukan. Ya, bila dah mati tak ada siapa bersungguh pun, kita pun tak tahu dia bersungguh ke tak. Yang kita biasa dengar orang bersungguh masa dia hidup ni. Sakit apa tu? Sakit apa tu azab yang paling kecil? Sebenarnya Allah nak bagi tu semua azab kat dunia, besar mana sekalipun, dia adalah paling kecil. Sebab apa? Bila dibanding dengan akhirat. Manakala azab akhirat adalah akbar, paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Katalah sakit corona, virus ke apa ke, semua tu Allah kata kecil je. Ataupun dibunuh, macam ada para nabi digergaji dua kan, sampai terbelah. Itu azab paling kecil. Ashabul Ukhdud dibakar dalam parit yang penuh dengan api. Termasuklah baby kecil kan. Itu azab paling kecil. Sebab azab akhirat tidak ada tolak banding. Okey? Kita balik pada ayat kita. Jadi apa maksud ni? Aqsatu paling adil, aqwam paling kukuh untuk menegakkan persaksian, adna paling apa? Paling dekat. Dunia lah, dunia dekat, adna paling dekat. Ataupun perkataan lain aqrab. Paling dekat apa? Alla tartabu, agar kamu tidak tartabu. Apa makna tartabu? Daripada perkataan apa? Tartabu daripada perkataan ra, alif, ba. Raba. Kalau fi'il, kalau isim raiba. Biasa dengar raiba. Ayat apa? Zalikal kitabu la raiba. Samalah tartabu daripada perkataan raiba. Jadi apa maksud ni? Bila kamu berhutang, kemudian ditulis, dah ada saksi, ia lebih dekat agar kamu tidak ragu-ragu pada hutang tersebut. Kalau tak tulis kan, 4 ke 5, 4 ke 5. Kan? 3 bulan ke 4 bulan? 20 hari bulan ke 30 hari bulan kan? Ragu-ragu. Tapi bila ada bertulis, tidak ragu-ragu dah. Jadi semua ni baik untuk siapa ni? Sebab itulah bila Allah suruh, walaupun tak wajib, katalah, kalau ada orang nak berhutang dengan saya kan, siapa kata tulis? Siapa yang kena tulis? Pihak mana? Yang beri hutang ke yang berhutang? Yang berhutang, dia nak cari penulis ke, itu soal lain lah. Tapi yang patut menulis, yang berhutang. Bukan saya yang bagi hutang. Okey. Bila orang nak berhutang dengan saya kata kena tulis. Dia kata, Allah Ustaz, itu pun nak tulis. Jangan. Sebab yang suruh tulis apa? Allah, bukan saya. Okey, illa, kecuali antakuna, bahawa kamu jadi kecuali ia adalah tijarah. Tijarah apa dia? Dia ada satu rancangan di TV dulu kan. Tajuk dia tijarah. Perniagaan. Perniagaan apa yang paling untung? Yang paling bahagia? Perniagaan dengan jual apa tu? Bila sebut perniagaan mesti ada jual beli. Jual apa?
Jual yang paling kita sayang. Sebab Allah tak akan beli benda yang murah kan. Allah akan beli benda yang kita sayang. Harta dan lagi sayang jiwa kita. Harga yang Allah akan bayar pada surga. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli daripada orang beriman harta mereka dan jiwa mereka, dan Allah akan bayar dengan harga surga. Okey, tijarah. Melainkan ia adalah perniagaan hadirah yang, ni pun bahasa Melayu dah, hadir yang, nak terjemah apa ni? Dia terjemah apa? Tunai. Yalah, perniagaan yang hadir apa mana? Kita beli barang sekarang, dapat barang sekarang dan kita bayar sekarang. Itu mana hadir? Hadir sekarang. Nak bezakan apa? Dengan hutang. Hutang kadang-kadang kita ambil barang dulu, bayar kemudian kan. Beli pita ais, hari ni 1 sen pun tak bayar. Bila bayar? Hujung bulan. Selama 12 bulan. Kan? Yang kampung bangun-bangun kan, jumpa orang Pakistan. Pergi rumah-rumah orang miskin minta RM1. Bukan minta sedekah tu. Itu adalah bayaran ansuran yang makcik-makcik di situ beli blender. Tak, dia macam ni. Kalau harga blender berapa? RM50, bayar cash. Tapi kalau bayar ansuran jadi berapa? 80. Tapi bayar ansuran berapa? RM5 sebulan. Riba ke tak? Harga bayar cash RM50. Tapi bayar ansuran RM5 sebulan. Katalah selama 12 bulan. Jadi harga dia RM80. Riba ke tak? Dia kalau masa akad lagi, harga RM80, tak riba. Tak riba. Jadi yang membeza riba dengan tak riba apa dah? Masa akad je. Yang riba ni, janji RM50, tiba-tiba bayar kena RM80. Ini riba. Okey. Kecuali perniagaan yang tunai, tudirunaha. Yang kamu tudir. Pernah dengar perkataan mudir? Mudir. Pernah? Apa makna mudir? Dia sebenarnya mudir tu daripada adara. Adara. Kalau fi'il madhi, kalau isim mudiru. Adara yang mengurus, yang memusing. Jadi kalau orang dia panggil mudir. Sebab itulah di Malaysia kalau sebut mudir dia panggil apa? Pengetua. Tapi kita tahu tak di negara Arab, rektor universiti nama dia mudir. Bukan pengetua sekolah. Saya belajar Universiti Ummul Qura, dia panggil apa? Mudirul Jami'ah, Chancellor. Makna mudir ni yang menguruskan. Sama ada kecil ataupun besar. Okey. Jadi tudirunah daripada perkataan inilah. Perniagaan yang tunai yang kamu uruskan. Uruskannya. Bainakum, di antara kamu. Falaisa alaikum, apa yang Allah nak beritahu ni? Kalau sebelum ni hutang, kena tulis, kena ada penulis, kena ada saksi. Kecuali kalau perniagaan tunai yang kamu uruskan di antara kamu, beli dan bayar terus, maka falaisa alaikum. Maka tidak ada alaikum ke atas kamu junah. Apa makna junah? Dosa. Tidak ada dosa ke atas kamu. Alla taktubu, bahawa kamu tidak menulisnya. Boleh? Sebab itulah ulama beza pendapat. Bila berhutang ni wajib tulis ataupun hukumnya sunat sahaja.
Ada yang mengatakan wajib tulis. Apa dalil ayat ni? Allah kata apa ni? Kalau perniagaan yang tunai, tidak berdosa kalau tak tulis. Maknanya kalau peniaga yang hutang, tak tulis, dosa. Bila berdosa, tulis tu adalah wajib. Boleh faham? Yang mengatakan sunat pula, dalilnya ayat 283 nanti. Masing-masing ada dalil. Jadi orang dahulu, dia berbeza pendapat, tapi semua ada dalil. Dan tak bergaduh. Kita berbeza pendapat, dan dua-dua tak ada dalil. Akhirnya bergaduh. Bergaduh sama-sama yang tak ada dalil. Okey. Kemudian cuma bezanya jual beli tak perlu tulis. Wa ashhidu, yang kena pada wa ashhidu, dan saksikan. Iza tabaya'tum, apabila kamu tabaya'tu daripada bay'ah ataupun al-bay'u, jual beli, berjual beli. Okey. Kan kalau hutang kena ada, yang pertama kena tulis, yang kedua kena ada saksi. Okey? Yang jual pula tak payah tulis, tapi saksi ada. Jadi bila kamu berjual beli, bersaksikanlah. Okey, apa hukum ni? Berjual beli kena ada saksi. Wajib ke sunat? Sunat. Kalau berjual beli apa saja kena ada saksi, apa jadi? Jom teman saya pergi kedai, buat apa? Jadi saksi. Nak beli apa? Rokok. Kan? Jom, isteri pula ajak suami, jom pergi kedai. Buat apa saksi? Nak beli apa? Bawang. Oh, akhirnya tak jadi kerja lah. Jadi rahmat Allah, Allah kata saksi ni tak wajib. Tapi bila benda tu, contohlah beli barang besar, kereta ke, kan? Beli rumah ke, yang terbaik ada saksi. Sebab melibatkan kos yang mahal. Kita tahu ni, kadang-kadang kita pandang remehkan. Tapi bila ada masalah, baru kita menyesal. Menyesal sebab tidak ada saksi. Okey. Kemudian habis, wala yudarra, dan tidak boleh. Dia terjemah tidak ke jangan? Dan janganlah. Yudar daripada dar, memudaratkan. Janganlah dimudaratkan. Dia mabnil majhul. Kalau huruf pertama bari depan, yudarra. Dan jangan disusahkan. Katibun, mana-mana penulis. Wala syahid, dan tidak juga saksi. Apa maksud dia? Apa maksud? Apa dia? Ni dia balik pada hutang tadilah. Hutang kan Allah kata kena tulis. Kalau kamu tak boleh tulis, carilah penulis. Kemudian kena ada saksi. Kemudian Allah kata janganlah penulis itu disusahkan. Begitu juga saksi jangan disusahkan. Sebab kadang-kadang orang yang berhutang ataupun orang yang memberi hutang, dia nak selesaikan masalah dia, dia ambil penulis ni. Kadang-kadang penulis duduk jauh. Kadang-kadang dia ambil dia waktu dia bekerja. Kadang-kadang dia miskin. Kos Grab dia tak bagi. Aku nak kamu jadi penulis tapi kamu datang sendiri. Itu memudaratkan dia. Dan kalau perlu bagi upah, bagi upah. Okey. Sama juga syahid. Jangan menyusahkannya. Sebab mereka tu tolong kamu, maka jangan gunakan peluang tu untuk menyusahkan ataupun memudaratkan mereka. Itulah Islam. Islam nak jaga apa? Nak jaga semua orang. Allah bukan jaga pemberi hutang je. Bukan yang berhutang je, semua pihak. Itulah Islam. Supaya tidak ada seorang pun yang dizalimi. Okey, wa in taf'alu, dan
sekiranya taf'alu, kamu lakukan apa ni? Tengok bahasa Al-Quran. Allah tak sebut sekiranya kamu lakukan, tapi tak sebut lakukan apa. Ini. Tengok bahasa Al-Quran. Sebab tu ada 30 juzuk je. Kalau semua nak tulis, kalau semua nak ulang, jadi berapa juzuk Quran? Lagi tak hafal lah. 30 juzuk pun tak hafal. Jadi Allah kata, sekiranya kamu lakukan apa ni? Kamu menyusahkan penulis, kamu menyusahkan saksi, kamu bagi amaran pula. Kalau tak jadi saksi, jaga kamu. Jangan. Kalau kamu mengugu ataupun menyusahkan dua pihak ni, Allah bagi amaran. Fa'innahu, maka sesungguhnya ia adalah fusuk. Apa makna fusuk? Fusuk, fasik. Apa makna fasik? Apa makna? Kefasikan. Fasik itu bahasa Arab, dia tambah ke dengan kan je. Tak, makna fasik sebenar apa dia? Bukan. Berterusan dengan dosa. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa kecil. Okey, pertama makna fasik ni ialah dalam bahasa Arab fasaqah ar-rutabah. Rutab dia tertanggal daripada tandang dia, tandang pokok kurma. Jadi proses tertanggal buah rutab daripada tandan dia panggil fasiq, terpisah. Maka perkataan itu dari segi bahasa diambil dan digunakan untuk siapa? Orang yang membuat maksiat. Sebab apa? Apa kaitan? Apa persamaan? Bila dia buat maksiat, imannya dah tertanggal daripada hatinya. Sebab tu Nabi kata tidak ada orang yang berzina, ketika dia berzina, iman dia tak ada dah. Fasik. Tidak ada orang yang mencuri, dia beriman ketika mencuri. Tak ada. Bila dia mencuri, iman dah tak ada. Tertanggal. Boleh? Jadi fasik ni boleh jadi dua. Satu fasik akbar, yang kedua fasik yang kecil. Fasik yang besar ni keluar terus daripada Islam. Maknanya dia buat amalan yang kufur, keluar. Contoh dia percaya pada bomo, dia sembah berhala ke, fasik yang kufur. Yang kedua fasik yang kecil. Fasik yang kecil, tapi kadang-kadang dia buat dosa besar. Dia buat dosa besar tapi fasik yang kecil. Macam mana tu? Dia berzina. Berzina tu fasik, tapi fasik besar ke kecil? Tak, fasik kecil. Adakah dengan berzina terkeluar daripada Islam? Maka fasik kecil lah. Dosa besar tapi masih fasik kecil. Boleh faham? Jadi orang boleh jadi fasik kecil ni dengan dua cara. Pertama, dia buat dosa kecil berterusan, fasik, masih Islam. Yang kedua, dia buat dosa besar, berzina, derhaka pada mu'apak, minum arak. Dia masih Islam, tapi dia adalah orang yang fasik. Fasik yang kecil. Jadi nak yang mana? Fasik kecil ke fasik yang besar? Okey, kalau tengok bila dalam konteks ayat ni, bila orang tu jadi fasik? Bila ni? Dia menyusahkan. Kamu jadi penulis aku kan, datang sendiri, kamu bayar Grab. Orang tu adalah fasik. Kan? Tuan, ini waktu kerja saya, kamu datang juga. Maka orang tu yang bagi hutang tu adalah fasik. Okey. Kemudian Allah kata, fusukum bikum, fasik kepada kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan yu'allim apa dah? Mengajar kamu. Apa maksud ni? Allah kata pertama bertakwalah pada Allah. Lepas tu Allah kata Allah akan ajar kamu. Allah akan beri ilmu pada kamu. Apa kaitan? Cerita ni cerita pasal apa? Hutang. Tiba-tiba Allah kata bertakwa. Lepas takwa Allah kata apa? Kamu dapat ilmu. Jadi seolah hutang ni ada proses macam satu proses untuk dapat ilmu. Macam mana tu? Dia logiknya kalau kita nak belajar, nak dapat ilmu, apa proses yang kita kena buat? Pergi belajarlah. Pergi sekolah, pergi universiti, masuk kelas tadabbur kan. Tapi dalam ayat ni proses nak dapat ilmu apa dia? Tengok tadabbur Al-Quran. Apa dia? Okey, Allah bagi SOP pasal hutang kan. Kemudian kita ikut. Lepas tu dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu bab hutang. Sebenarnya walaupun nama bab hutang, tapi banyak tak ilmu kita dapat daripada sini. Pengajaran yang Syekh Saleh Utsaimin dia keluarkan daripada ayat ini ada 58 pengajaran. Tengok tu, Allah mengajar kamu. Cara nak pilih saksi macam mana, cara nak pilih penulis macam mana, bila orang tawar pada kita apa hukum dia. Bila jual beli macam mana, kena ada saksi ke tak, kena tulis ke. Kalau saksi pula laki ke perempuan, laki pula yang macam mana, dewasa ke kanak-kanak, beriman ke tak. Kalau ada seorang lelaki, apa yang patut ganti, berapa orang wanita. Ulama mengatakan dalam satu ayat ni ada 50-60 masalah hukum hakam. Tapi kita semua tak akan dapat kecuali dengan hujung. Tengok Allah kata bertakwa, barulah Allah kata Allah mengajar kamu. Sebab tu dalam salah satu tafsir, waw ni kita terjemah biasa dan. Dalam salah satu tafsir, waw ni makna dah li ta'lil. Terjemahnya apa? Kamu bertakwalah kepada Allah, kamu taat semua perintah Allah ni. Takwa ni makna taat. Supaya Allah bagi ilmu pada kamu. Waw ni makna supaya. Cuba kita praktiskan ni, hukum ni. Banyak selesai tak masalah kita. Dan masyarakat tak akan bergaduh, tak akan berselisih. Betul tak? Ayalah betul lah. Kan Allah begitu dalam ayat apa? Ayat 1000? Ialah ayat 1000 dinar lah tu. Bermula dengan apa? Wattaqullah kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Tapi ayat 1000 dinar tu Allah tak kata bagi ilmu, Allah kata bagi rezeki yang tak disangka. Kalau bagi ilmu, orang Melayu tak tampal ayat tu. Yang orang Melayu tampal dan hafal sebab apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi rezeki. Yang ni Allah kata takwa, Allah bagi ilmu. Mana lebih mahal? Ilmu ke duit? Duit kan? Sebab itulah kelas tadabbur tak ramai. Tapi tempat cari duit lebih ramai. Langkawi ramai kan? Langkawi ramai. Saya dapat maklumat 200,000 tiket Asia dah laris. 200,000. Kita dah 7 tahun
Baca tadabbur tak sampai 100,000 pun. Satu lagi rahsia kenapa orang tu belajar tak dapat ilmu. Ada orang ni pula belajar sikit ilmu banyak. Perasan tak? Kadang-kadang orang tu belajar sikit je tapi boleh ingat, boleh cakap, boleh hurai. Kawan tu pula dah 10 tahun. Bila cakap je, sepatah je, habis. Hilang terus. Apa rahsia dia? Takwa. Sebab itulah kata Abdullah bin Mas'ud, maksud dia, aku menyangka seseorang itu lupa ilmunya bizambin la ahtasibu anna ar-rajula yansa ilmahu bizambin ya'maluhu. Aku agak orang tu lupa ilmunya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Jadi bila ada dosa, ilmu banyak mana pun tak lekat lupa. Dan Imam Syafi'i kan dengan guru dia apa nama? Waqi' kan? Dia kata apa? Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku menghadap pada guruku buruknya hafazanku. Susah menghafal, susah ingat. Kalau ingat cepat lupa. Maka fa'arsyadani ila tarkil maksiyah. Guruku memberi nasihat padaku tinggal maksiat. Makna buruk hafazan kamu puncanya maksiat. Sebaliknya bila kamu tak buat maksiat, takwa tu tinggal maksiatlah. Allah bagi ilmu. Kan, kadang-kadang dengar sekali dengar terus masuk. Dan kita tahu Imam Syafi'i sebelum dia mengaji dengan Imam Malik di Madinah kan, masa tu Imam Syafi'i di Mekah. Dia dengar di Madinah ada seorang imam yang hebat yang mengajar, tapi Imam Syafi'i miskin. Apa dia buat? Imam Malik mengajar kitab Muwatta. Dia pinjam kitab tu, dia hafal kitab tu. Setelah dia hafal, baru dia masuk kelas Imam Malik. Imam Malik kata, mana kitab kamu? Ada dalam dada. Sebelum belajar dah hafal. Kita dah belajar lama, tak hafal-hafal. Beza tak? Kenapa dia mudah hafal? Takwa, sebab hati bersih. Jadi bila buat maksiat, dia melekat satu titik hitam. Kemudian tambah-tambah lagi, maka apa saja kita belajar, hilang. Betul. Kadang-kadang yang kita mengajar pun, kita baca hari ni, ingat. Bila nak mengajar ayat yang sama minggu depan, lupa dah, kena baca lagi. Sebab apa? Sebab maksiat. Jadi, kalau kamu tinggalkan maksiat, bertakwa tu tinggal maksiat lah. Allah tambah ilmu. Boleh ya? Okey, wallahu dan Allah bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Ayat ni apa kaitan dengan cerita pasal hutang ni? Ayat hujung ni. Setiap sesuatu Allah bagi tahu dia maha mengetahui. Apa kaitan dengan cerita pasal hutang ni? Jadi apa message dalam ayat terakhir ni? Allah nak bagi amaran. Allah nak bagi amaran. Saksi ke, penulis ke, yang bagi hutang ke, yang berhutang ke. Kalau kamu menyelewengkan, buat tak betul, tulis tak betul, ubah ke, ingat. Ini lebih hebat daripada polis. Lebih hebat daripada SP RM. Kalau kamu lepas kat dunia, di akhirat tak akan lepas. Sebab apa? Setiap sesuatu. Apa makna setiap sesuatu? Yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang kamu lupa dah 20 tahun, semua Allah akan bongkarkan balik. Allah kata apa? Yauma tubla as-sarair. Yang paling menakutkan apa dia?
Yauma tublas sarair. Surah apa? At-Tariq. Apa makna? Cuba terjemah. Hari itu, iaitu hari akhirat, tubla. Tubla makna dibongkarkan. Dibongkarkan apa ni? Rahsia. Yang ni menakutkan. Kenapa Allah kata dibongkarkan rahsia? Makna ada dua. Satu yang zahir. Yang kedua, tapi Allah bagi tahu yang akan dibongkar yang rahsia. Ialah kenapa? Sepatut ayat ni macam ni. Yauma tublas sarair waz zawahir. Allah akan bongkar yang zahir dan yang rahsia. Tapi Allah tak sebut yang zahir. Kenapa? Kenapa? Selalu buat salah ketika, tapi ramai buat maksiat terbuka dah sekarang. Kan? Sebab yang zahir ni ramai orang tahu, betul tak? Jadi yang zahir ramai orang tahu, tapi yang ramai manusia tak tahu, bukan boleh kata semua manusia tahu, ialah apa yang dalam hati kamu. Yang tu aku akan bongkarkan. Yang zahir ni tak peliklah kalau aku bongkarkan, sebab manusia boleh tahu perangai kamu. Dengan perbuatan kamu, dengan cakap kamu, ramai orang tahu. Tapi ramai yang tertipu dengan apa? Niat kamu tu. Kadang-kadang kita jumpa orang senyum je. Kan? Tapi hati tu, geram je. Aku tahu. Ni muka ni tak bayar hutang ni. Tapi sebab baru keluar kelas tadabbur, aku kena senyum juga kan. Allah akan bongkarkan. Senyum kita tak ikhlas. Kan? Berapa ramai yang solat kan, angkat takbir kan, nampak khusyuk, bagi salam. Tapi fikiran Allah tahu. Kita tak tahu kan, imam pun kita tak tahu khusyuk ke tak. Masa imam baca doa kan, doa yang sama dah 20 tahun. Kita tak tahu imam tu khusyuk, tapi Allah tahu. Sama ada baca sahaja, tanpa penghayatan ataupun kali. Allah tahu. Lepas tu para sahabat salafus salih, bila dengar ayat ni, dia boleh pensan ni. Sebab Allah akan bongkar semua yang dalam ni. Sama juga dalam surah apa ni? Surah apa dia? Wahussilama. Sebelum tu. Ayalah, ayat sebelum tu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa dia? Wahussirama fi sudur. Sebelum tu, afala ya'lamu iza bu'sirama. Kan? Iza bu'sirama fil kubur. Kan? Tengok, afala ya'lamu. Manusia tak tahu ke? Iza apabila bu'sirama. Dibongkarkan. Dibongkarkan apa? Ma fil kubur. Apa yang dalam kubur. Yang dalam kubur sebelum tu nampak tak? Tak. Dan yang Allah nak bongkar dalam kubur apa dah? Jasad manusia. Yang sebelum tu tersembunyi. Allah akan bongkarkan. Bila ditiup sangkakala yang kedua, mayat yang tersembunyi dalam kubur dibongkarkan. Tetapi yang lagi menakutkan apa dah? Wahussilama fis sudur. Lepas mayat dibongkarkan pula apa yang dalam dada mayat tu. Bolehkah? Cantik bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Fil kubur, fis sudur. Kan? Bunyi nak sama, hujung pun sama. Supaya apa? Salah satunya supaya kita mudah nak menghafal. Hujungnya sama. Kan manusia mudah hafal syair, pantun kan? Sebab hujung dia sama. Apa dia? Suruh papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu, suruh makan, saya makan, suruh mengaji. Boleh kata semua hafal. Kenapa? Sebab hujung dia bunyi. Maka Quran pun hujung dia bunyi sama tapi tak hafal-hafal. Pasal apa? Oh. Okey, habis Dengan ini tamatlah ayat yang terpanjang.
Ayat 286. Dan kita ada 4 ayat lagi. 4 ayat lagi untuk tamat surah Al-Baqarah. Rasa kita laju ke tak? Untuk tamat surah Baqarah. Laju ke slow? Setiap malam 2 ayat kan? Laju ke slow? Kita tahu tak Abdullah bin Umar, dia khatam tadabbur surah Baqarah berapa lama? 9 tahun. Ada riwayat kata 8 tahun. Walaupun dia orang Arab, dia sahabat Nabi, tapi tadabbur surah Baqarah saja 8 tahun. Kita daripada bulan apa? Ramadan kan? Ramadan start ayat 22. Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Sekarang? Siapa? 5 bulan, 6 bulan habis. Oh, terror pada Abdullah bin Umar kita. InsyaAllah bila khatam ni kita ada buat kenduri sikit. Tahu tak Abdullah bin Umar lepas khatam tadabbur surah Baqarah dia buat kenduri. Ada riwayat mengatakan dia sembelih unta. Tak salah buat kenduri. Kenduri khatam tadabbur, bukan khatam bacaan. Okey, insya-Allah. Jadi kita offer pada pelajar-pelajar yang nak sponsor sup tulang merah. Sup tulang merah. Dia tukang masak dah ada, cuma bahan yang belum ada. Okey, kita baca buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-48, qala al-musannif hafizahullah, iaitu dosa lelaki memakai perhiasan emas. Rasulullah SAW bersabda, uhilla li'inasi ummati al-hariru waz-zahabu wa hurrima ala zukuriha. Maksud dia, dihalalkan atas kaum wanita daripada umatku sutera dan emas. Wanita halal pakai sutera dan emas. Tetapi keduanya, emas dan sutera diharamkan ke atas kaum lelaki. Jadi lelaki tak boleh pakai. Tapi yang diharamkan di dunia semuanya akan menjadi halal di akhirat. Yang baiklah. Sutera, emas, arak. Kata penulis, saat ini di kedai-kedai ataupun di toko-toko banyak kita jumpa barang-barang keperluan laki-laki yang dibuat daripada emas. Seperti jam tangan, kacamata, kancing baju, kadang-kadang butang baju Melayu, pen, rantai, gantungan kunci dan sebagainya dengan kadar emas yang berbeza-beza. Ada pula yang sepenuhnya emas. Termasuk jenis kemungkaran dalam masalah ini adalah hadiah. Kadang-kadang hadiah yang diberi pada lelaki itu daripada emas. Diberikan pada perlombaan dan pertandingan-pertandingan. Misalnya kasut emas. Pemain bola kan, bila dapat jaringan terbanyak dia bagi apa kasut? Kasut emas betul kan? Itu haram lah. Satu haram sebab emas, yang kedua haram membazir. Tak pakai-pakai pun kasut tu. Jam tangan emas untuk lelaki dan sebagainya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas di tangan seorang lelaki. Tengok sahabat ni cukup sensitif bila Nabi tak suka. Jadi satu masa Nabi melihat seorang lelaki memakai cincin emas. Jadi sahabat ni ada juga yang kaya, cincin emas. Maka serta-merta Nabi mengambil cincin tersebut lalu mencampak dan membuangnya. Kemudian baginda bersabda, salah seorang daripada kamu sengaja pergi mencari bara api, kemudian memakainya di tangannya. Jadi Nabi kata, yang kamu pakai cincin ini sebenar, kamu sedang menempah neraka. Okey, lepas Nabi ambil cincin sahabat ni dan campak buang, setelah Nabi pergi,
Ada orang cakap pada lelaki ni, ambil baliklah cincin tu, kamu jual, ambillah duit. Yang Nabi larang tak boleh pakai. Kamu jual, apa tu ambillah duit. Tengok jawapan sahabat ni. Kata lelaki itu, demi Allah, selamanya aku tidak akan mengambilnya apa yang telah dibuang oleh Rasulullah. Hoi, kita kalau ustaz campak kan, ustaz ambil cincin emas kat tangan kita, campak. Kita ambil balik tak? Ustaz pun tak campak pun. Tengok sahabat takut sangat. Walaupun dia boleh je jual, ambil duit je. Okey? Jadi siapa-siapa mungkin kita taklah, mungkin saudara mara kita yang kita kenal, bagi peringatan. Siapa yang pakai bagi lelaki cincin emas ke apa ke, dia sebenarnya sedang menempah tempat dalam neraka. Okey, kita tengok soalan. Kalau lelaki bagi korban dan untuk simpanan, bagaimana Ustaz? Apa tu? Emas, kalau dia beli emas, macam korban dia disimpan, hukum simpanan, jokong lah. Dia beli jokong emas. Simpanan. Dia hadis yang kita baca tu, Allah mengharamkan semua bentuk emas untuk lelaki, sama ada simpan ataupun pakai. Kecuali untuk wanita. Untuk wanita boleh pakai, dia boleh simpan. Macam mana? Apa maksud lo? Memperlekeh, mempermainkan. Dia adalah dosa besar. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun an qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang beriman, jangan kamu mempermainkan, merendahkan, memperlekehkan satu kaum kepada kaum yang lain. Moga-moga kaum yang diperlekehkan sebenarnya dia lebih baik daripada kamu. Begitu juga wanita. Jadi hukum mempermainkan orang, memperlekehkan orang adalah hukum dosa besar. Kalau meminjam daripada orang bukan Islam, mengikut ayat ni, adakah saksi itu perlu dan bolehkah saksi ataupun itu daripada orang bukan Islam? Allah tak sebut berhutang dengan siapa. Allah tak sebut. Yang penting ialah berhutang. Sebab orang kafir, dia ada hak dia juga. Tak boleh kita nak mentang-mentang dia tu kafir, tak perlu saksi, tak perlu apa dan tak perlu bayar, tak boleh. Dan yang penting kita balik pada hukum asal saksi. Hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Kalau kita rasa macam takut berlaku penipuan apa, maka yang terbaik ambil saksi. Walaupun yang memberi pinjam adalah orang kafir. Tak, mata wang emas dia kegunaannya untuk ada faedah, ada tujuan. Jadi kalau untuk jual beli, urusan jual beli berbeza, dua benda yang berbeza. Kalau kita jadi penjamin, kemudian orang yang berhutang buat tak tahu. Dia dalam Islam, hukum yang wajib membayar ialah yang berhutang. Penjamin tak ada kaitan langsung. Tapi hukum undang-undang manusia, penjamin akan kena. Korento kan? Dia akan kena lah. Itu undang-undang manusia. Tapi dari segi Islam,
Dia tak ada kepentingan apa-apa, dia hanya sebagai penolong ataupun penjamin. Maka dia tak perlu bayar. Sebab itu pasal hutang ni, kalau orang tu mati meninggalkan hutang, apa hukumnya? Dia balik kepada satu hadis yang sahih riwayat Bukhari, yang maksudnya Nabi kata, siapa yang mengambil harta orang berhutanglah dengan niat untuk membayar, maka Allah janji, Allah kata addaha, Allah akan menyelesaikannya. Siapa ni? Yang berhutang dengan niat betul-betul nak bayar, tapi dia tak mampu bayar. Sebaliknya, siapa yang berhutang dengan niat tak nak bayar, Allah akan binasakan dia dan hartanya. Hadis sahih Bukhari. Dan daripada hadis ni, ulama mengatakan, siapa yang mati meninggalkan hutang, tengok keadaan dia. Kalau masa dia berhutang, masa dia hidup, dia memang niat nak bayar, tapi tak mampu bayar. Bila dia mati, Allah akan selesaikan hutang dia. Tapi kalau dia mati meninggalkan harta, mungkin anak beranak dia boleh tolong bayar, silakan. Tapi kalau dia mati dan dia miskin, tak ada harta, Allah akan selesaikan berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau dia mati dalam keadaan dia berhutang, tapi memang dia niat tak nak bayar, Allah akan binasa. Yang ni yang hadis Nabi kata, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi yaumal qiyamah. Jiwa orang beriman akan terikat ataupun akan sangkut dengan hutangnya pada hari kiamat. Ayat ni lah. Maksud yang tersangkut ni siapa? Yang berhutang, niat tak nak bayar. Sedangkan dia mampu bayar. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak tanya macam ni lah. Kau ada bagi hutang pada seseorang tu dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Nampaknya orang ni macam tak nak bayar. Sampai sekarang pun macam dia menghilang begitu saja. Jadi katakanlah tak menghalalkan hutang tersebut, adakah dia lepas tanggungjawab dia ataupun apabila dia di akhirat, adakah dia soal balik ataupun dihitung juga? Itulah pertanyaan. Okey. Dia berhutang dengan kak, kemudian kak dah halalkan. Ya. Ha? Ya. Tak, dia dah halalkan ke? Ya, dah halalkan. Dah halalkan. Jadi soalan dia, adakah orang yang berhutang tu akan disoal lagi di akhirat? Jawapannya tak. Jawapannya tak. Walaupun dia memang tak ada niat, asalnya memang tak ada niat bayar. Dia niat tak nak bayar, tapi kita dah halal. Dia akan sangkut bila tu? Bila orang yang bagi hutang tuntut. Tapi orang yang bagi hutang dah halalkan. Bila dah halal, dia tak akan tuntut. Hadis yang kita baca semalam kan. Dia akan membayar bila orang tu akan tuntut kezaliman yang dilakukan. Okey, saya bagi contoh satu. Bila ada seorang sahabat meninggal, Nabi tanya, lelaki yang meninggal ni ada hutang tak? Sahabat kata ada hutang. Nabi tanya berapa dinar? 2 dinar. 2 dinar je, bukan banyak pun. Nabi kata kepada sahabat, kamu solat, aku tak nak solat. Maka ada seorang sahabat nama dia Qatadah, dia kata, ya Rasulullah, aku tangguh hutang dia. Nabi pun solat. Tanpa mengira orang tu ada niat nak bayar ataupun tak. Okey? Tanpa mengira orang tu ada niat nak bayar ataupun tak. Nabi solat. Sebab apa? Dah ada orang nak tangguh hutang. Okey? Kemudian lepas solat dikebumikan, besok Nabi jumpa Qatadah. Nabi kata, macam mana 2 dinar tu yang kamu janji? Oh, belum lagi ya Rasulullah, baru 1 hari meninggal. Okey, jumpa hari kedua, Nabi tanya lagi. Tengok, rahmatnya Nabi kepada sahabat, walaupun sahabat dah meninggal. Sebab Nabi tahu, hukuman orang yang berhutang, mati dan meninggalkan hutang. Hari kedua, Nabi tanya lagi Qatadah, macam mana dengan 2 dinar yang kamu janji? Aku dah bayar. Maka Nabi jawab, sekarang baru mayatnya, jenazahnya sejuk. Apa makna tu? Makna selagi tak diselesaikan hutang, mayat tu ada masalah. Yang dikatakan sangkut ni. Yang kata orang berhutang sangkut, ada ulama kata macam maksud hadis tadi. Mayatnya ada masalah dalam kubur.
Sebab tu Nabi kata bila Qatadah dah bayar, barulah mayat dia sejuk. Satu. Yang kedua, ulama kata siapa yang mati meninggalkan hutang dalam keadaan dia tak ada niat nak bayar, maka segala nikmat dalam kubur terhalang. KIV. Kalau dia patut dapat nikmat, tak boleh masa tu. Sehinggalah hutangnya diselesaikan. Itu maksud tergantung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum doktor. Terima kasih Ustaz. Kau sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata berkenaan hutang tadi kan Ustaz, katalah macam puan tadi tu kan, dia halalkan. Tapi kalau macam katalah contohnya, orang hutang dengan saya, tapi kalau hutang tu banyak, jadi kita nak halalkan pun rasa macam berat juga kan. Tapi bila kita telefon pun dia tak angkat, dia SMS pun tak nak jawab. Sama ada kita tak halalkan, kita ada kesan kepada dia. Katalah kita tak halalkan dia, tapi kat akhirat nanti kita ni susah tak Ustaz? Okey. Kita yang Dia yang kita belajar semalam, Allah kata apa? Bukan semalam, sebelum tu. Wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang tu dalam keadaan sukar, susah, tak mampu bayar, maka kita wajib bagi tangguh dan yang terbaik halalkan. Okey? Tapi kalau orang yang berhutang tu memang mampu bayar, tapi dia tak nak bayar, maka boleh tak kita tutup? Boleh. Kita tak nak halal, boleh tak? Boleh. Sebab dia memang mampu bayar. Tapi contohlah, dia dah meninggal, kita tak naklah dia sangkut, kita pun halal, maka tak ada masalah. Okey, soalan dia, kalau kita tak halalkan dia, di akhirat besok, dia memang susah. Kita ni yang bagi hutang dan kita tak halalkan, susah tak? Tak adalah susah sangat, tapi kena tunggulah pembicaraan. Kena tunggulah. Lambatlah sikit masuk syurga. Kamu kena tahan. Sebab apa? Yang ada yang berhutang dengan kamu, kamu tak halalkan. Jadi nak proses, nak tukar pahala dengan dosa ni, kamu tunggu dulu. Jadi fikirlah, kalau kita halalkan, satu, kita dapat pahala lagi besar. Kan? Yang kedua, kita akan lebih cepat masuk syurga, insya-Allah. Tapi kan Ustaz, dia kata dia bersara bulan 9. Maknanya dalam bulan 9 ni dia memang dah dapat duit. Biasa dia bersarakan ganjaran. Tapi bila kita tanya, dia tak nak jawab lah Ustaz. Pergilah jumpa dia di rumah dia. Pergi jumpa dia. Pergi jumpa. Jangan pening-pening bab hutang ni, Jangan pening-pening bab hutang. Kenapa? Sebab yang akan membantu kita di akhirat bukan hutang 10,000 tu. Kan? Yang akan membantu kita di akhirat ialah pahala kita. Kadang-kadang pahala kita terlepas. Hutang terlepas 10,000. Pahala kita terlepas 10 juta. Yang 10 juta pahala terlepas kita tak kisah. Betul tak? Kadang-kadang terlepas solat sunat. Kadang-kadang terlepas solat witir. Kadang-kadang terlepas zikir pagi petang. Kadang-kadang terlepas solat sunat subuh. Kadang-kadang kita tak kisah pun. Tapi bab hutang ni, sehingga ketitisan darah yang dalil yang lelaki tidak boleh simpan emas tadi, kita guna dalil orang lelaki tak boleh pakai emas ke? Ya. Ataupun nanti saya cek balik. Sebab secara umumnya bila Allah tak bagi pakai, simpan pun tak boleh lah. Kan? Simpan untuk apa? Biasa buat dita simpan untuk apa? Untuk pakai. Ustaz, kenapa Nabi tak nak solat kan sahabat yang meninggal berhutang tadi? Kenapa? Semalam saya dah sebut. Soalan dia, kenapa Nabi tak nak solat kepada sahabat yang meninggal dan meninggalkan hutang? Sebab Nabi nak bagi peringatan kepada sahabat yang lain, jangan berhutang. Bukan makna haram Nabi solat, tak. Sebagai peringatan, orang yang berhutang ni mati, meninggalkan hutang, satu musibah yang besar. Kalau Nabi solat, mungkin orang anggap, okey je, Nabi pun solat. Tapi bila Nabi tak solat, satu amaran besar. Jadi menakutkan sahabat yang lain dan supaya mereka elak daripada berhutang. Itu je. Ustaz, nak tanya satu lagi. Berkenaan dengan emas tadi kan Ustaz. Ya. Kalau seorang itu, dia memang kegemaran dia beli emas jongkong, emas jongkong yang
katalah yang 1 gram, yang 5 gram, yang 10 gram, dia simpan dengan tujuan untuk jadi simpanan dia. Bila nanti katalah dah 2-3 tahun akan datang kan, harga emas akan naik, jadi dia jual lah emas tu. Jadi adakah haram hukumnya dia buat macam tu, Ustaz? Okey, macam duit emas dan dinar lah. Kalau lelaki memiliki duit emas dan dinar tak salah, sebab itu untuk urusan jual beli. Jadi kalau simpan jongkong emas, tujuannya untuk apa? Bukan untuk berbangga, tapi untuk lebih kepada dia panggil apa? Pelaburan. Untuk masa depan, untuk simpanan, itu berbeza. Kad kredit memang berhutang. Tak ada orang kata kalau bayar tepat pada waktu tak ada riba. Tapi kita bayar tepat pada waktu. Orang lain tak bayar tepat pada waktu, kena riba kan. Jadi kita terlibat dengan sistem yang ada riba. Walaupun tak secara langsung kita terlibat. Dia ada apa ni? Ta'awun. Yang Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi sebaik-baik elakkan pakai kad kredit. Kalau perlukan duit, bagi tahu saya, bukan saya nak bagi pinjam. Tapi kita boleh fikirkan supaya mungkin orang lain boleh bantu ke. Okey, dah. Ada satu soalan kan, Farok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya berkenaan ayat dalam surah Al-Baqarah yang berkenaan dengan musibah orang yang mengucapkan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un ni. Ya. Dalam ayat ni nyatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Beza qalu dengan wa qalu tu, Ustaz. Kalau yang saya dengar lah, yang Ustaz tadi kata, kalau dia akan mengucap tu secara serentak, belum contoh dia selanggar batu atau terjatuh, terus keluar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beza dia, kalau dia dengar kematian ke, ada kejadian sebentar, baru dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. tak sekarang. Okey. Maksud ayat ni kita dah tadabbur ni, Kita dah tadabbur. Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim allazina idza asabatuhum musibah. Dengar baik-baik, Allah kata orang-orang yang sabar ni siapa? Wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ni? Iaitu allazina idza asabatuhum, orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka berkata. Apa yang mereka kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah tak sebut. Satu, Allah tak sebut apa musibah. Apa saja. Musibah ni benda yang kita tak suka lah. Sama ada kematian ke, kecederaan ke, aksiden ke, jatuh batu ke. Maka orang yang ditimpa musibah, kalau dia orang beriman dan sabar, dia ucap apa? Bukan ucap qalu inna lillah. Qalu tu Allah nak begitu. Mereka ni mengucapkan inna lillah. Jadi ucapan bermula dengan inna lillah. Okey? Jadi satu, orang yang ucap inna lillah ialah apa saja musibah yang menimpa dia. Yang kedua, ucapan tu bermula dengan inna lillah. Kemudian ya? Ada pernah lihat dah, ada orang ni dia terkejut, dia akan terkeluar perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un secara spontan. Dan ada setengah orang kalau dia terkejut, dia akan cakap alamak aduh. Saya nak perbezaan antara tu, Ustaz. Tak sekarang. Kita amalan kita mestilah berasas berpandukan kepada Quran, bukan apa yang diucapkan oleh orang ramai. Orang ramai, jadi yang tu dia terkejutkan, spontan keluar, tak boleh pakailah. Sebab dia bukan berasas daripada Al-Quran. Quran kata
bukan sebab terkejut, tapi sebab ditimpa musibah. Sama juga bila apa dia yang orang kita ucap la haula wala quwata illa billah? Bila tu? Bila hujan ke? Kadang-kadang anak dia buat hal kan, la haula wala. Itu tak betul. Kadang-kadang anak dia buat hal, dia kata astagfirullah, pun tak betul. Anak dia buat hal, dia pula minta ampun. Jadi itu adalah ucapan yang spontan, yang entah daripada mana sumbernya. Yang ucapan astagfirullah ialah bila orang tu buat dosa, bukan tengok anak dia buat hal. Jadi banyak ucapan yang diucapkan tak selari dengan apa yang diajar oleh Al-Quran dan Sunnah. Wallahu alam. Okey. Ada lagi soalan? Saya nak tanya, masa kita halal, ikhlas ke tak ikhlas? Kalau ikhlas, tutup buku. Tutup buku. Kalau duk agak-agak, kalau aku halal satu hari dia kaya, jangan halal. Tunggu dia tengok kaya ke tak. Dia bila kita ikhlas, kita akan lupa terus. Sebab apa? Sebab yang kita halalkan jauh lebih besar daripada hutang yang dia akan bayar. Tak payah minta. Tak payah minta. Dengar satu hadis kan, Nabi kata apa? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Kemudian lepas tu Nabi huraikan, antara orang yang paling banyak bagi manfaat pada orang ialah orang yang melansaikan hutang orang. Makna dengan sebab dia melansaikan hutang orang, apa yang dia dapat? Cinta Allah. Kenapa nak minta lagi? Ya Allah, aku dah halalkan hutang si fulan, maka bagilah kemudahan. Ya Allah, kita dapat yang lebih mahal, tiba-tiba kita minta pula yang kurang. Jangan. Tidak ada yang lebih mahal daripada cinta Allah. Wallahu a'lam. Tengoklah kita mengamuk ke, redha ke. Kalau asyik mengamuk je tak dapatlah pahala. Tengok muka tu, sumpah, bila nak bayar hutang? Dia, pahala ni berdasarkan apa? Yang paling penting ialah kita redha dengan ujian Allah. Satu hadis Nabi kata, bila seseorang tu ditimpa musibah, dia redha, maka dia akan dapat redha Allah. Tapi bila dia marah, dia akan dapat kemurkaan Allah. Dua je. Okey, cukup. Arwah siapa ni? Bapa ke, suami ke, anak ke? Arwah isteri. Dia pertama itu bukan daripada amalan Nabi. Nabi paling sayang pada isteri dia Khadijah, tapi Nabi tak simpan barang Khadijah. Dia juga ada anak-anak Nabi kita Rasulullah yang wafat semasa Nabi hidup, tapi Nabi tak simpan barang mereka. Satu. Yang kedua, bila kita simpan, berlaku pembaziran. Bila membazir, saudara syaitan. Punyalah cinta pada isteri, tiba-tiba jadi saudara syaitan. Jadi jangan simpan. Kemudian yang ketiga, kalau betul kita sayang pada isteri kita nak apa sebenar? Isteri kita yang dalam kubur tu, sebenar dia nak apa daripada kita? Nak doa. Kalau dia tahu kita simpan barang, tapi tak berdoa, dia kata apa? Laki tak guna. Dia orang mati ni, dia nak doa je. Dia tak nak kita ingat pada barang dia ke, simpan barang ke, tak ada. Wallahu a'lam. Okey, cukup besok Sabtu minggu ketiga, kita ada kelas iaitu tadabbur surah An-Nisa. Pukul 10.30 pagi, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم